Baik, so kamu akan ada first method by listing. Okay, mana ni? First method by listing. Second method kita guna multiplication rule ataupun product of probability. Okay, third method adalah tree diagram. Kita panggil dia tree diagram. So kita akan masuk tu dalam learning standard yang kedua. So tak ada, biarlah dia. Baik, sebelum kita masuk tree diagram, jom kita tengok dua example tapi kita guna method kedua untuk menjawab. Okay, so ni dia advance sikit soalan dia. So box A and box B contain cards labelled with the numbers 3, 5, 7, 9. So ni box A. And the letters X, Y, Z dalam box B. So a card is chosen randomly from box A and box B respectively. So ini adalah kita panggil independent event. Okay, dia independent. Tapi tak ada kaitan pun dengan nak kira probability. Okay. So dia calculate the probability of getting a factor of 9 and the letter Z. Okay. So factor of 9 apa dia? 9, which is 1 darab 9. Kemudian 3 darab 3. So factor adalah 1, 3, 9. So 3 and 9. Ada 2. So menggunakan multiplication rule ataupun product of probability, event A saya adalah 2 daripada 1, 2, 3, 4. So 4. Okay. Letter Z daripada box B, Z ada 1 sahaja. So product probability of B is equals to 1 over 3. Okay. So probability will equals to 2 over 4 times 1 over 3, which is 2 over 12 equals to 1 over 6. Okay, selesai. Tengok very simple. Kat mana tadi? Baik. So ini saya guna method 2. Nak guna method 1 tak ada masalah. Tapi bagi saya method 2 paling laju lah. Method 1 kamu kena list down all your sample space semua. Okay, example 2. Let's look. So a bag contains 8 green marbles and a red marble. So 1 red marble. So teacher tulis kat atas ni 8 green. Kenapa warna merah? 8 green, 1 red. So 2 marbles are chosen randomly, one by one from the bag without replacement. So ini adalah dependent events. Dependent. Alright, so the colours of the marbles are recorded. So represent the above situation using a tree diagram. Okay, kita guna satu method je, iaitu tree diagram. Okay, jadi kalau macam tu, kena ingatlah kamu. Kamu kena ingat adalah untuk dependent events, kamu kena guna tree diagram saja. Jadi kena mahir lah tree diagram tu. Okay, so independent events, kamu boleh guna 3 method iaitu listing, multiplication rule, tree diagram. Tapi untuk dependent events, kamu akan stick pada satu sahaja, iaitu tree diagram. Clear?
Okay, so kita akan fix pada situ. Jadi bila balik sekolah, kamu jangan cakap saya tak ajar. Okay, so kita stick pada tree diagram. So tree diagram dia macam ni. First, kamu kena tahu situasi tu berlaku, apa yang pertama dan apa yang kedua. Dia boleh pergi lebih tapi kita akan pergi pada 2 level je. Okay. Perkara pertama sekarang, saya ada 2 marble yang berbeza. Okay, satu green, satu red. Jadi, bila tree diagram ni dia akan dari kiri ke kanan. Okay, from left to right. Jadi green marble dia ada 2 possibility, bukan green marble. Marble ada 2 possibility, satu green, satu red. Jadi saya akan buat 2 ranting. 2 branch. Satu akan represent green. Another branch will represent red. Okay. So this will be event A. Maksudnya, perkara yang pertama akan berlaku. Ini event A. Okay. Sebab sentiasa tiap-tiap tahun bila saya ajar benda ni, ada je yang tak hati buat. Okay, kemudian berlakunya event B di mana kita akan ambil marble yang kedua. Okay, so setiap satu ranting represents one situation. Okay, so kalau saya pergi kepada this first branch. So this first branch, my first marble saya dapat green. So jadi my second marble possibility boleh jadi green and also red. Okay, so it's different dengan ranting yang kedua ni. So my first marble is red. Jadi my second marble cannot be red anymore. Sebab kita ada satu red saja. So dia akan pecah jadi one branch saja, iaitu green. Okay, so this second level ni is actually my event B. Okay, so kalau if you see kat depan ni, there's nothing lah. You tak perlu tulis apa-apa kat sini. Okay, just leave it as that. Okay, itu cara nak lukis. Kemudian, we put our probability on each branch. Kita akan masukkan probability. So, first pergi kepada green. So, the first branch, green. Saya ada 8 green marbles, 1 red marbles. Jadi, probability of getting green marbles adalah 8 over 9. So, tulis je kat sini, 8 over 9. Okay, so first event saya dapat red. So, red I have 1 marble saja. So, dia akan jadi 1 over 9. Okay, and then kita pergi kepada event B. So, on each branch akan ada probability. So, kalau event B, okay, di mana saya dah ambil satu marble which is green. And then untuk dapat green lagi, tengok saya ada 8. So, dah ambil satu, dia akan jadi 7. So, 7 over sample space saya akan berkurang 1. Akan jadi 8. Why? Because in event A, saya dah ambil satu marble. So, jadi in event B, tinggal 8 sahaja. Okay, red pula dia akan jadi 1 over 8. Okay, pergi kepada the second branch here. Dah dapat red. Kemudian saya dapat green. So, green yang tinggal adalah 8 daripada 8. So, will equals to 1 lah. Tapi nak leave it as 8 over 8 pun tak ada masalah. So, this is actually the tree diagram.
This is the whole tree diagram. Okay, ada question tak? How to do this? No question. Ya. Siapa tu sebenarnya? Hans ke tu? Hans tak jelas lah. Boleh ke Hans chat? Chat supaya saya nampak. Apa soalan kamu? Okey, kenapa event B berkurang? Okey, tengok logik akal. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya ada 1 red. Okey. Bila pergi, dia sebab setiap satu ranting, dia kena start mula dekat sini. Start dekat sini. So, first marble dia ambil green. Okay, so bila dah ambil green, kamu akan padamlah satu green ni. Saya akan buang satu green. Sebab ni saya dah ambil keluar dalam event A. So, jadi probability dalam event A adalah green ni ada 8 daripada 9. So, satu dah bawa keluar. So, bila pergi kepada event B, dia dapat green lagi. So, dapat green lagi, yang tinggal hanya ada berapa green saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu kita letak 7. Kemudian, ada berapa je tinggal semua? Ada 8 marble. Sebab tu jadi 8. Faham ke, Hans? Faham, Miss. Okay. So, dia begitu Dia mesti bermula dengan awal. Dia takkan bermula kat tengah-tengah macam ni. Dia mesti start dekat awal. So, ini semua adalah possibility. Jadi, kalau kamu buat tree diagram, daripada tree diagram, teacher boleh keluarkan sample space. Okay, tengok kenapa tree diagram sangat fleksibel. Kebanyakan cikgu matematik akan gunakan tree diagram. So, kamu jangan terkejut lah pula. Okay. So, kalau kamu keluarkan sample space, pada setiap branch ni akan ada sample space. Okay, so branch yang pertama akan jadi green-green. Branch kedua akan jadi green-red. Branch ketiga akan jadi red-green. So, kamu akan buat sample space daripada situ. Sample space equals to curly bracket green-green, green-red, and also red-green. Daripada sini kamu dapat sample space. Okay. So now let's look macam mana nak kira probability. So calculate the probability that the second marble is red. So second marble maksudnya event B. Second marble red. Jadi kamu akan ambil ranting ni. Dia mesti dari belakang, mesti sampai ke depan. You will follow this. Sebab ini yang kita nak. Jadi along this branch, sepanjang ranting ni, kamu kena darab dia punya probability. So probability sepanjang ranting ni kita ada 8/9 dan juga 1/8. Jadi probability untuk B1 is probability equals to 8/9 multiply 1/8. So jadilah dia 8/9 dan 8 berapa? 4, 6, 3, 72. Okay, so that is my probability. Ni boleh simplify lagi ni. Dia akan jadi 1/9. Sebab bila kamu simplify kan dia jadi 1/9 lah.
Nampak tak? Sepanjang ranting tu. Okay. Untuk B2, both are greens. Both are greens. Jadi kalau kamu tengok event B, dia ada green kat sini, bawah pun ada green. Tapi bawah tak boleh ambil sebab dia nak dua-dua green. Jadi sepanjang ranting ni sampai ke depan. So probability untuk B2 is equals to 8/9 multiply 7/8. So jadi dia 8/7 pula. Simplify saja 8 dengan 8. So you get 7/9. Okay, ada soalan tak? Okay, so let's look. Ini teacher guna balik. Kalau ingat ini adalah independent events kita tadi. Kita guna method 2 kan? Okay, sekarang kita nak guna tree diagram. Okay, so dia kata a card is chosen randomly. So macam ni, dia dua berbeza. Dalam soalan dia tak cakap dia pilih mana satu dahulu. Okay, dia tak cakap dia pilih box A baru box B. Ataupun box B baru box A. So bila independent events macam ni, event A dengan event B kamu boleh jadi terbalik. Tak ada masalah. Cuma dependent event dia mesti follow. Mana satu kita pilih dulu baru kemudian apa. Independent dia tak kisah. So jadi kalau kamu start dengan box A, so saya akan mula dengan 4 ranting. So buat 4. So 3, 5, 7, 9. Buatlah cantik. 1, 2, 3, 4. So 4. Okay, kemudian dah ambil satu card from box A, you get another card from box B. So dia ada berapa? 3. So ranting for event B akan jadi 3. So jadi X, Y, Z. Sini pun X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Okay, nampak So ranting dia akan branch out like that. So probability kamu nak letak, ambil satu card daripada sini. So jadi ambil 3 daripada berapa card? 4. So jadi 1/4. Second branch pun 1/4. Third branch 1/4. Fourth branch pun 1/4. Okay, sebab dia adalah independent untuk event B. Tak ada kaitan pun dengan event A. So dapatkan X dia adalah 1 daripada 3. 1/3, 1/3, 1/3. So semualah 1/3. Okay, jadi bila kita tengok calculate the probability of getting a factor of 9 and the letter Z. So follow. 3 Z. Kan? And then kemudian 9 Z. Ada lagi tak? Tak ada kan? 3 Z dengan 9 Z. Jadi kalau kamu tengok ni, saya ada 2 ranting. Kalau dalam ini dependent, tadi saya kira satu ranting je. Apa berlaku kalau dia 2 ranting macam ni? Okay, bila 2 ranting, kamu kira satu-satu dulu. So probability untuk ranting yang pertama ni is equals to 1/4. You multiply 1/3.
Okay, sebab probability dia kita pilih. Equals to 1/12. Kemudian ranting kedua, 1/4 multiply 1/3. So you get 1/12. Okay, bila dapat dua macam ni, dua ranting, what you do is, kamu akan tambah. Bukan darab dah, kita tambah. So probability akhir saya akan jadi 1/12 plus 1/12. So dia jadi 2/12 which is 1/6. Okay, nampak So beza. Ranting yang sama, branch yang sama, kita multiply. Multiply on the same branch, multiply. Bila probability dia melipatkan dua ranting yang berbeza, we add. Ada addition. Kita akan totalkan probability dia. Alright, same branch, multiply, different branch, addition. Okay, so dia dapat 1/6. Betul tak dengan apa kita kira tadi? Yes, sama 1/6. So sebenarnya tree diagram dia bagus untuk dependent events. Untuk independent dia agak leceh sikit lah. Tapi tak ada masalah pun kalau kamu nak buat. Bagi saya secara universalnya, tree diagram is very universal. You can do it for everything. Dependent, independent, nanti kita akan kira untuk mutually exclusive next class. Benda tu pun kita boleh guna tree diagram. Okay, any questions? Baik, tak ada Jadi saya ingat nak buat satu aktiviti. But since kita dah pukul 9.32 dah. So kita tak payah nak buat aktiviti tu. Kamu terus buat latihan.